Lagi satu perkara yang mungkin saya tak berapa setuju, tapi daripada segi undang-undang pun saya tahu ialah apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat daripada Seremban, di mana beliau telah mencadangkan bahawa denda yang berbeza diberi kepada kumpulan-kumpulan yang berbeza untuk kesalahan yang sama. Saya ingat untuk di dalam sistem perundaan, kita tidak boleh memberi denda yang berbeza kepada kumpulan-kumpulan yang berbeza di dalam satu akta. So walaupun itu ialah satu pandangan daripada seorang peguam, saya sebagai seorang doktor tak boleh terima perkara itu kerana ini tak selaras dengan sistem perundangan yang kita ada, di mana kalau kesalahan itu sama, macam mana kita boleh mewujudkan di dalam satu sistem perundangan ada kumpulan-kumpulan rakyat yang berbeza yang boleh dikenakan denda yang berbeza. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Saya faham apa yang dimaksudkan oleh Ahli Yang Berhormat. Tetapi di dalam undang-undang ini memang jelas bahawa tidak boleh mana-mana CA yang luar daripada apa yang telah ditetapkan di bawah undang-undang. Walaupun sudah ada collective agreement yang tersedia ada pada masa sekarang. Kalau ini telah menetapkan umur persaraan pada masa sekarang ialah 55 tahun, tetapi selepas dikuatkuasakan CA itu dengan serta-merta tukar supaya dia menjadi 60 tahun. Oleh itu tidak melainkan di dalam keadaan-keadaan tertentu pihak itu kena mohon kepada kementerian untuk menteri melalui Seksyen 18 untuk mendapat pengecualian, dan di keadaan-keadaan itu kalau di pengecualian diberi kepada kumpulan-kumpulan tertentu maka mereka boleh dikecualikan. Itulah sebab kita mewujudkan Seksyen 18, kerana untuk memberi ruang untuk memberi kecualian di dalam keadaan-keadaan tertentu seperti yang telah dibangkit oleh Ahli Yang Berhormat. Dan pekerja-pekerja yang mau bersarah lebih awal tidak ada isu. Kalau itu ialah pilihan mereka, mereka boleh bersarah lebih awal. Tidak ada halangan di bawah akta, iaitu kita tidak boleh memaksakan sesiapa pun untuk terus kerja sepanjang masa walaupun mereka tak mau kerja. Kalau mereka mau, oleh itu kalau di dalam CA mereka boleh mempunyai period of optional retirement, iaitu optional retirement ini terpulang kepada pilihan bukan majikan tapi pilihan pekerja, iaitu mereka memilih saya mau bersarah pada 55 tahun atau 56 tahun atau 57 tahun dengan segala pembayaran dan hak-hak yang telah terjamin di bawah CA. Itulah sebab clause ada diberi di bawah akta untuk memberi peluang untuk pekerja-pekerja mendapat peluang untuk mendapat optional retirement. Dan itulah isu-isu berkaitan dengan akta secara langsung. Tentang isu yang yang tidak berkenaan dengan akta, Ahli Yang Berhormat daripada Bagan telah bangkit tentang brain drain, dan kerajaan telah mewujudkan Talent Corporation sebagai satu agensi khusus untuk melihat kepada semua perkara berkenaan dengan brain drain daripada semua segi dan semua sudut, dan untuk mendapat penyelesaian. Mereka sudah mula pekerjaan mereka, dan saya berharap melalui usaha mereka kita boleh menangani isu ini, kerana isu brain drain ini adalah satu isu yang kompleks, yang ada yang berkenaan dengan gaji, ada yang berkenaan dengan peluang-peluang pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan mereka, ada yang peluang-peluang untuk mencari satu orang yang berwibawa di dalam peringkat antarabangsa, dan beberapa sebab mengapa seseorang pilih untuk kerja di dalam satu negara yang lain. Dan brain drain bukan satu perkara yang khusus kepada negara kita saja, berlaku di dalam semua negara termasuk negara-negara yang sudah membangun, dan tetapi kita telah secara terbuka mengadakan satu rancangan khusus macam mana kita boleh ambil langkah-langkah untuk memastikan kita boleh mengawal brain drain itu. Ada isu dibangkit tentang nama-nama yang tidak tersenarai di dalam perkeso. Kalau ada keadaan macam ini, saya minta ahli yang berhormat untuk memberi nama-nama mereka. Kita boleh semak dan pastikan bahawa dan ambil tindakan kepada majikan kalau mereka sudah membuat potongan tetapi tidak hantar kepada pihak perkeso boleh mengambil
tindakan ke atas mereka. Pihak Perkeso sedang di dalam usaha untuk mewujudkan satu sistem melalui pihak pekerja yang mencarum kepada Perkeso boleh melayari sistem ini dan melalui itu mendapat maklumat tentang caruman mereka dan keadaan mereka. Dan kita sedang membangunkan sistem ini, dan bila ini sudah berjaya di dalam mungkin di dalam satu tahun setengah, maklumat terkini tentang pencarum-pencarum Perkeso boleh didapat melalui website. Dan lagi ialah tentang pengurusi-pengurusi syarikat yang pegang jawatan kuasa di beberapa syarikat dan umur mereka. Ini adalah satu perkara yang luar daripada akta ini, dan saya berharap pihak-pihak di bawah kerajaan yang berkenaan dengan, saya setuju bahawa mungkin peluang yang diberi kepada satu orang untuk pegang jawatan di banyak syarikat ini boleh dilihat kebalik, tetapi ini bukan di bawah kuasa kementerian saya atau ada kaitan secara langsung dengan akta ini. Oleh itu saya tidak mau memberi pandangan yang lebih banyak, tapi kita akan rujukan perkara ini kepada pihak-pihak yang berkenaan. Dan ada satu pandangan yang Kuala Langat buat bahawa ada kementerian ini dipengaruhi oleh pihak majikan di dalam membuat keputusan. Itu bukan betul. Bukan, saya ini pihak Ipoh Barat. Itu bukan betul. Sebenarnya Kementerian Sumber Manusia fungsi ke asas konsep tripartite, di mana kita tidak boleh menafikan hak pihak majikan. So pihak majikan, pandangan pihak majikan dan pandangan pihak pekerja diambil kira di dalam semua keputusan. Oleh itu di dalam keputusan ini pun baru-baru ini, walaupun kita dah membuat keputusan dan sudah membawa akta ini untuk dibentangkan di parlimen, ada rintihan yang dikeluar oleh pihak-pihak majikan bahawa mereka tidak di perkara ini tidak dibincang, mereka tidak setuju, ada yang mau 5 tahun, 6 tahun dan pandangan-pandangan yang berbeza. Tetapi selepas kita sudah bincang dan mendapat the middle line, iaitu yang boleh diterima oleh kebanyakan daripada kedua-dua pihak, kerajaan membuat keputusan. Di dalam satu sistem yang diasaskan kepada tripartisme, itulah sistem yang paling baik yang boleh digunakan, di mana kita tidak boleh lebih lebih berat sebelah kepada pihak majikan atau berat sebelah kepada pihak pekerja. Ya, Kuala Langat. Terima kasih Menteri. Saya nak berseiring dengan Ipoh Barat. Sebenarnya Menteri, memang wujud pegawai-pegawai yang memberi menyebelahi pihak majikan membuat keputusan. Sebabnya pengalaman saya sendiri, iaitu boleh menghilangkan dokumen, menyebelahi pihak majikan untuk mengambil masa tempoh tertentu untuk membatalkan proses pengiktirafan sebagai contoh. Dan ini dikuatiri dari peringkat pertengahan itu pun ada sabotaj ataupun ada pilih kasih dan menyebelahi pihak majikan akan membebankan pihak pekerja. Ini kan pula pihak di atas. Dan sebab itu saya cadangkan tadi, jelas bahawa sebab itu kalau kita nak menghargai deskripsi kerja itu, macam contohnya standard itu harus diberi pengiktirafan. Macam ketua pendaftar contohnya, grade-nya mestilah grade yang sama dengan yang lain, jusasi ataupun JAK, pengarah ketua JAK sama. Sekurang-kurangnya pertanggungjawaban itu diseiringkan dengan pergajian dan tanggungjawab mereka, dan ini akan memberi terkesan tidak akan berlaku perkara-perkara negatif, perkara-perkara yang boleh dikategorikan dikuatiri akan berlakunya rasuah dan sebagainya. Dan saya ternampak bahawa apa yang Ipoh Barat cakap itu ada relevannya, ada. Tetapi sekarang ini pemantauan itu harus dibuat secara very konsisten dan serius. Dan saya bersetuju dengan Ipoh Barat bahawa ini adalah kenyataan yang harus kementerian fokus dan lihat. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Saya tidak boleh menafikan bahawa mungkin ada 1-2 orang pegawai di mana-mana jabatan yang mungkin tak bertanggungjawab, tapi itu tidak bermakna dasar kerajaan tak betul. Atau hala tuju satu kementerian itu tak betul. Tetapi kalau ada bukti bahawa ada keadaan-keadaan tertentu di mana ada tindakan pekerja-pekerja tertentu yang telah menafikan hak kepada mana-mana pihak, kita boleh mengambil tindakan ke atas mereka. Lagi satu perkara yang dibangkit ialah tentang social protection, unemployment insurance, retrenchment fund dan pekerja-pekerja yang lain. Ya. Sedikit memajikan. Ya, Berhormat, bila saya bangkitkan perkara itu dulu
Dari kalau kita tengok perkara yang dibuatkan oleh majikan, nampaknya desakan mereka pada saat-saat terakhir menunjukkan kemungkinan besar Yang Berhormat Menteri selepas rang undang-undang diluluskan di Senat juga, ia akan tidak akan diimplementasikan dengan seberapa segera yang perlu. Jadi soalan yang timbul adalah berapa lama adakah ia akan diimplementasikan pada tahun atau 2 bulan, 3 bulan, bolehkah jangka masa diberi supaya semua dapat tahu? Untuk ini, jawab soalan itu, untuk akta ini dan akta gaji minima, masa, tempo dan pelaksanaan ini dibincang oleh pihak tripartite juga. Dan pihak tripartite akan menetapkan jangka masa. Kita dah ada perbincangan, sudah ada masa yang telah dicadangkan, tetapi masih mereka sedang bincang untuk mendapat satu persetujuan oleh kedua-dua pihak supaya satu masa. Tetapi harapan kerajaan ialah bahawa kedua-dua akta ini dilaksanakan dan secara cepat mungkin. Dan kalau ada pandangan yang ekstrim oleh pihak majikan, memang kita akan tolak itu. Dan kalau ada pandangan yang munasabah daripada mereka yang selaras dengan pendirian kerajaan dan selaras dengan pendirian pihak pekerja, ini akan diterima dan dilaksanakan. Di dalam sistem tripartite, kita mesti mengadakan konsultasi. Ahli Yang Berhormat mesti setuju, kerana memang di dalam mana-mana negeri, termasuk yang di bawah kuasa pihak pembangkang maupun Selangor atau di Pulau Pinang, ada banyak yang majikan. Mereka pun mempunyai pandangan mereka yang tertentu. Dan kita tidak boleh cakap bahawa kerajaan tidak akan dengar tentang pandangan atau cadangan yang dikemukakan oleh majikan. Itu tak mesti kerana kita dengar pandangan mereka, kerajaan kena setuju dengan apa yang tetapi kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk dengar pandangan daripada semua pihak. Betul Menteri, tak jawab soalan saya, wishy-washy. Neither here nor there. Kerana saya ada pekerja-pekerja yang telah di mana perbincangan telah berlaku dan mengatakan bahawa kemungkinan besar tidak akan diimplementasikan pada tahun ini. Adakah saya nak tahu berapa bulan, berapa minggu, lebih kurang, supaya mereka dapat tahu. It's no use of passing a law where it's in the air. Terima kasih. Saya seperti yang saya dah beritahu kepada ahli yang berhormat, kita dah bincang dan awal-awalnya cadangan kita ialah untuk melaksanakan ini pada awal tahun yang akan datang. Dan ini kita mesti memberi peluang kepada pihak majikan untuk membuat penyesuaian kepada sistem mereka, supaya mereka boleh mengambil tindakan yang sewajar. Dan mereka mempunyai tanggungjawab pun untuk buat penstrukturan yang diperlu di dalam tempat kerja mereka selaras dengan apa-apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Oleh itu, kita semua mewakili semua orang. Kita mewakili pekerja pada keseluruhannya, tetapi pada masa sekarang kita pun mewakili majikan. Oleh itu, pandangan mereka dan hak mereka pun mesti diambil kira di dalam untuk membuat keputusan yang tidak akan menjejaskan mereka untuk membuat perniagaan dan menjejaskan kebolehan mereka untuk mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Oleh itu, perbincangan ini adalah satu perkara yang sepatutnya akan diteruskan, walaupun mungkin sedap untuk didengar kalau ini hari dilulus, besok dilaksanakan. Tetapi daripada segi praktikal, kita kena mengambil kira apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh. Terima kasih kepada jawapan Yang Berhormat Menteri. Tapi sekarang nampaknya ada satu ada shadow sikit menunjukkan bahawa awal tahun depan lah. Tapi Yang Berhormat, kita mesti patut beradil kepada pekerja. Mereka sekarang dalam wishy-washy situation. They don't know apa yang akan jadi kepada mereka. Dan ini bukan satu perkara yang baru. Dari 2001, masa itu sudah mereka tahu bahawa ia akan datang. Tsunami itu akan datang. It's nothing new. Jadi lepas 11 tahun, mereka lagi bantah. Saya rasa Yang Berhormat Menteri must take the upper hand. Membuat satu keputusan
untuk pekerja, untuk konsistensi dalam hal ini. Terima kasih ahli yang berhormat. Lagi satu isu ialah tentang isu unemployment insurance dan retrenchment fund. Seperti yang saya telah maklumkan bahawa unemployment insurance kita telah minta pihak ILO yang sudah membuat kajian dan saya menunggu draft awalnya yang mungkin akan disampai di dalam 1-2 bulan ini, dan asas kepada apa yang draft awal kita akan lihat selebih dalam tentang isu-isu dan implikasi yang dibangkit di dalam itu, dan sebelum satu keputusan boleh dibuat. Seperti yang saya telah umumkan dan jelaskan kepada pihak wartawan dulu, bahawa perkara ini masih di dalam peringkat perbincangan. Oleh itu, bila ada rintihan dan oleh yang dikeluarkan, mereka yang risau bahawa ini akan dilaksana dengan serta-merta dan ini semua akan meningkatkan kos perniagaan seperti yang telah dibuat, yang diumumkan oleh pihak-pihak majikan ini, kita telah memberitahu mereka bahawa ini adalah satu perbincangan masih di dalam peringkat dialog dan kita memerlukan pandangan semua pihak untuk sebelum membuat keputusan, dan kerajaan akan usaha untuk mendapat kerjasama di dalam mendapat pencapaian di dalam hal ini. Dato' yang berdua, itulah isu-isu yang pada keseluruhannya yang saya telah jawab. Ada perkara-perkara yang lain yang mungkin saya tak jawab, ini akan dijawab secara bertulis, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil perbahasan, dan pada amnya ialah untuk mereka yang telah memberi sokongan kepada akta ini, dan saya berharap ini akta akan menjadi satu permulaan yang baru kepada hak pekerja-pekerja di dalam negara kita. Terima kasih.